Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Ya Allah, ampun atas segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila ikhwanina al muslimin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Muka surat 59, muka surat 58, hadis yang ke-29 insya-Allah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Summa qala
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya telah dirawikan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka katanya, hai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Sahutnya, yakni sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanya telah engkau tanyakan kepadaku pekerjaan yang amat besar sekali, tetapi amat mudah atas sesiapa yang beroleh kurnia daripada Allah Ta'ala. Maka sembahlah oleh engkau akan Allah, dan janganlah engkau sekutu baginya suatu pun. Dirikanlah sembahyang 5 waktu, bayarkan harta zakat, puasakan bulan Ramadan, dan pergilah naik haji kepada Baitullah. Kemudian katanya lagi, bukankah telah aku tunjukkan kepada engkau beberapa pintu kebajikan? Puasa itu memeliharakan diri daripada kejahatan. Sedekah itu memadami kejahatan sebagai air memadami api. Dan bahawa sembahyang lelaki pada rongga malam. Kemudian ia membaca firman Allah yang tersebut, yang mana artinya, berenggang limbungannya daripada tempat tidurnya hingga selesai amalannya. Kemudian tanyanya lagi kepada aku, tidakkah aku telah khabarkan kepada engkau dari hal kepala segala pekerjaan, tiangnya dan punca sebukanya? Kataku, ya Rasulullah, telah engkau khabarkan kepada aku. Berkata Rasulullah, kepala segala pekerjaan itu Islam, tiangnya sembahyang, dan punca sebukanya berperang. Kemudian katanya lagi kepada aku, bukankah telah aku ceritakan kepada engkau dari hal perkara yang boleh berkuasa atas 3 perkara yang tersebut itu? Kataku, ya, telah engkau ceritakan kepadaku. Setelah itu dipegang oleh Rasulullah akan lidahnya, seraya berkata, tahanilah lidah ini atas engkau. Kataku, ya Nabi Allah, beroleh siksakah kami dengan apa-apa yang dicakapkan oleh lidah kami? Maka sahutnya, hai, kerananya tiadalah berjumpa sama engkau ibu engkau. Tiadalah boleh menelingkup manusia masuk neraka atas muka atau atas hidungnya, malahan dengan kesalahan lidahnya sendiri. Hadis ini dirawikan oleh Tirmizi. Berkata At-Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Jadi makna yang akhir ni nampak, kita tengok makna lain sikit. Ada sedikit
penambahan daripada saya sendiri. Di sana Nabi SAW bila menunjukkan tentang lidah tu, Nabi SAW ditanya oleh sahabat. Kalau di sini seolah menafikan, macam terjatuh dalam cetakan ni lah. Tiadalah boleh menelingkup manusia itu. Tuan-tuan, kita buat satu note di situ. Kalau dalam, saya rujuk pada kitab Al-Wafi ni, fi syarh al-arba'in an-nawawiyah. Di situ sahabat bertanya, adakah manusia itu akan dicampakkan dalam api neraka atas wajah-wajah mereka? Maksudnya dengan dihempak mula ke dalam neraka itu wajah mereka dulu, dihumbankan begitu. Bukan menafikan, tiadalah boleh menelingkup ni. Ni kita betulkan sikit, ataupun kita buat nota sikit di tepi tu. Adakah manusia itu dicampakkan ke dalam api neraka? Itulah, atas muka atau atas hidungnya. Itu Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimuliakan, yang dikasihi Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Jadi hadis ni banyak menceritakan perkara yang pernah kita baca dalam hadis-hadis yang lalu. Cuma saya nak ambil sikit-sikit sajalah, oleh kerana banyak yang disentuh oleh hadis-hadis yang lepas. Dalam hadis ini, hadis yang ke-29 yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah, di sini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, khususnya dalam hadis ini Muaz bin Jabal, dia menunjukkan reaksi. Kalau tengok dalam asbab urutnya hadis ini, satu hari Muaz dia berjalan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Wafi dia cerita benda ni. Satu hari dia berjalan dekat dengan Nabi. Lalu oleh kerana dekat dengan Nabi, Muaz dia ambil peluang, jumpa terus dengan Nabi, dan dia menunjukkan satu sikap gairah dia untuk nak mendapatkan sesuatu yang hebat di sisi Allah dan Rasul. Lalu terus Muaz dia kata kepada Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ni dia. Muaz dia terus tanya ni, wahai Rasulullah, boleh tak tolong ceritakan kepada saya satu amalan yang mana dengan amalan itu akan memasukkan saya dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Ni tuan-tuan, ni sifat sahabat yang semua manusia yang beragama Islam
yang mengaku beriman dengan Allah dan Rasul perlu merasai sifat ini di dalam diri kita masing-masing. Sebab apa? Sebab Nabi kata, bila Mu'adz tanya macam ni, Nabi kata apa? Laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, kamu tanya ni soalan yang besar ni. Kalau kita macam tu bukan calang-calang soalan ni. Pasal apa Rasul cakap macam tu, tuan-tuan? Saya merujuk pada kitab Al-Wafi. Kata pengarang Al-Wafi, dia sebab yang kata besar perkara tu, kerana itulah Allah datangkan Rasul. Besar tak besar lah. Kerana nak masuk syurga, kerana nak lepas daripada api neraka, maka Allah hantar Rasul. Allah Ta'ala a'lam. Maknanya, kalaulah Allah tak hantar Ar-Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, boleh jadi wallahu alam. Tapi oleh kerana Allah nak manusia ni balik ke syurga. Pasal apa? Pasal manusia tu asal usul dia mai daripada syurga. Allah nak hamba dia ni balik masuk syurga, balik kat dia, duduk dalam syurga. Oleh kerana itu, siapa nak bagi tahu ni kepada manusia tentang kamu kalau balik kepada Allah, kamu kena masuk syurga. Kamu kalau balik pada Allah, jangan sampai kamu masuk neraka. Jadi nak cerita masuk syurga, nak cerita jauh daripada neraka, ada cara dia. Siapa nak cerita? Manusia tak tahu kalau tak diberitahu. Sebab itu sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pada waktu itu, khususnya umat Arab, disebut sebagai jahiliyah. Jahil, tak tahu apa. Masalah hidup tak ada masalah. Hidup ni, tuan-tuan, bukan perlu kepada agama. Kau nak hidup lah. Pasal apa kata macam tu? Pergi tengok lautan. Raja siapa? Raja hutan. Singa. Nah, bala tentera dia satu geng dengan dia, rimau. Yang ganas-ganas. Boleh hidup semua orang, semua binatang tu. Kera, baik, burung, apa lagi ada lautan tu, gajah, musang, apa semua lah, jenis binatang boleh hidup, tak ada masalah. Makan boleh, tidur boleh. Kok lah mereka main merayu, kami letih hari ni, tak boleh makan, main keluar. Tapi pelik-pelik hari ni noh. Tengok di media, ikan keluar. Mai terpa, mai ke bumi. Boleh jadi nak abang kata tak boleh makan kot dalam laut. Sebab dulu sebelum berlaku tsunami di Allahumma salli ala Muhammad, Indonesia tu kan, Aceh, dan seluruh dunia yang terkesan tu, sebelum berlaku tu, saya pun hari tu, masa tu saya duduk di Perak, saya duduk di Selangor, tapi saja bawa anak-anak pergi bercuti dekat Perak tu, dekat Allahumma salli ala Muhammad, Teluk Batik. Tapi pelik sikit hari tu. Kebetulan hari tu berlakunya tsunami dekat Indonesia. Kita sini terkesan. Saya rasa pelik. Ikan-ikan naik, ikan temenu apa semua lompat naik. Tapi alhamdulillah lah tak berlaku macam tu noh. Kalau berlaku tak ada ni. Terkejut, apa pelik. Lepas tu balik pergi tempat kenduri, bergoyang tiang. Dia ingat kita yang penin. Tambah pula kenduri, kebetulan hari tu mereka sembelih kambing. Kata tak boleh makan kambing, tak ada nak makan kambing, rasa penin lain macam ni. Mereka kata bukan
Hang seorang je pening, kami semua kat pening. Oh, semua kat pening, tak boleh pegang kami yang ini lah. Dah tengok-tengok ayat berkocak dalam parit, dalam kolam berkocak. Oh, ni ada benda. Orang cerita ikan naik hari tu. Macam hari ni ada yang kita tengok di media-media sosial, naik sampai ke padang pasir, ikan naik tak gaduh tangkap pergi letak. Mungkin dia nak main habaq, orang kata kami tak boleh makan dalam laut. Mungkin baik. Tapi ala kulihannya secara normal, secara sunnatullah, hidup ni kalau tak ada agama pun boleh hidup. Tapi pasal apa Allah hantar Nabi untuk bagi agama kepada manusia? Kerana manusia ini kena balik pada Allah. Tu pasal ni. Bila balik pada Allah, Allah nak hamba dia balik macam mana dia hantar dulu. Dulu dia buat Nabi Adam duduk dalam syurga, kemudian hantar pergi ke dunia, balik esok masuk balik dalam syurga. Itu tujuannya. Maka Allah datangkan Rasul. Rasul pun ceritalah tentang syurga, dan cerita tentang syurga supaya kita balik syurga. Rasul cerita tentang neraka, jangan sampai kita esok jatuh ataupun dibaling masuk neraka. Sebab tu bila Muaz tanya hak ni, Rasul kata kata kat Muaz, engkau tanya soalan yang besar bukan calon-calon soalan. Tuan-tuan, lalu apa yang Nabi sebut, ni sepintas lalu kita dah baca banyak kali dah hak ni. Cuma yang menjadi benda untuk saya nak bincang dengan tuan-tuan, hak biasa kita jumpa bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, macam tu tak? Yang kata rukun Islam tu mula dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam hadis ni Nabi tak sebut nak tu. Nabi sebut apa? Nabi kata, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Kamu tanya wahai Muaz, soalan ni besar sangat. Tapi kalau nak buat, kalau Allah Ta'ala mudahkan, orang tu sangat mudah nak buat. Apa dia tuan-tuan tengok? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut asyhadu an la ilaha illallah macam hak bunyal Islam tadi dah. Hak kita baca sebelum-sebelum ni tentang rukun Islam tu. Tapi sini Nabi sebut ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pasal apa? Saya nak sebut pada diri saya lah. Mungkin tuan-tuan ada pandangan lain, tak ada masalah. Ini bukan yang disebut di sini. Ini pandangan saya. Sebabnya Nabi sebut di sini tentang ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a tu, sebab bila cerita kat Muaz ni Islam dah. Maknanya bila cerita kat kita umat Nabi Muhammad, kita ni Islam dah. Tapi Nabi nak ingat supaya ingatan ini seperti mana besarnya yang Nabi kata soalan tadi. Bila kamu orang Islam, kamu kena ingat, kamu jangan sekali-kali lalai untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam masa yang sama Nabi kata wala tusyriku bihi, buat ibadah, tapi jangan masa buat ibadah kamu syirik dengannya, dengan buat ibadah. Apa tuan-tuan? Sebabnya orang Islam ni, kalau Nabi tak ingat ni, termasuklah orang yang bercakap, kita ni mudah lalai. Jadi bila lalai, kadang-kadang kita tak perasan, kita tak rasa kita Islam. Maka kalau Islam tak ada masalah. Tak ada masalahnya kalau kita tak jaga. Kalau kita buat amalan, maksudnya kita sembah Allah, tapi dalam masa yang sama kita buat syirik kepada Allah, Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu
Nabi sebut wala tusyriku bihi syai'a. Ni besar hak kamu tanya ni. Hak ni pun besar yang mesti kamu buat. Jadi bila kata sembah Allah tuan-tuan, sembah ni apa dia sembah? Kita ambil contoh dalam hidup kita lah. Kalau kita jumpa seseorang, kita mempersembahkan. Tuan Haji ni, saya bawa hadiah, saya persembahkan pada Tuan Haji. Tuan Imam ni, ada sikit oleh-oleh daripada saya persembahkan pada Tuan Imam. Dan seumpamanya, saya persembahkan, tunjuk benar. Maka orang yang menyembah Allah, artinya dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dalam masa dia persembahkan sesuatu, dia tak boleh ada benda lain daripada Allah. Tu besar tu. Ui, payah nak buat ni tuan-tuan, payah. Tapi kata Nabi, akan jadi mudah kepada orang yang Allah mudahkan dia. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan nak mai ke masjid ni tuan-tuan, bukan tuan-tuan saja, siapa saja termasuk orang bercakap ni, nak mai ke masjid, nak pi kuliah, nak pi tempat-tempat kebaikan, kebajikan, kalau Allah Ta'ala tak takdirkan, kalau Allah Ta'ala tak tolong, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak sampai. Tak sampai. Sebab tu tuan-tuan, bila sampai, kita kena seronok selalu. Sebab tu tak ada kalimah lain yang lebih besar melainkan Alhamdulillah. Itu selalu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mudahkan kita tuan-tuan. Kalau Allah tak mudahkan, dia jadi serupa hak orang yang hak payah juga lah. Bila Allah Ta'ala takdirkan kita duduk di tempat yang baik, kita kena faham selalu, Allah dah mudahkan kita untuk berada di jalan balik kepada dia, untuk nak duduk dalam syurga insya-Allah. Itu kita kena faham. Allahumma amin. Jadi Nabi kata, tadi saya nak sambung sikit. Bila kata sembah, mempersembahkan kepada Allah, kita sembah pada Allah apa dia? Yang pertama Islam. Ni dia akan sebut di depan. Yang kedua iman. Islam, cara hidup kita, the way of life orang kata kan. Cara hidup. Kita tengok hak halal, kita guna, kita makan, kita pakai. Kita tengok hak haram, kita tinggal, kita jauh, kita larang. Bila kita sembah Allahu Akbar, kita buat dah hak tu. Hak Allah kata halal, baik, sila makan, sila guna, sila pakai, kita buat tak? Buat. Betul kita kata Allahu Akbar. Tu buat makna sembah. Kalau tidak, Allahu Akbar, tapi tadi kita makan benda haram, kita makan benda yang buruk, kita pakai benda yang dimurkai oleh Allah, membuka aurat, bermaksiat contoh, maka kita persembahkan apa ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Apa kita persembahkan? Ini yang Nabi kata, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan buat syirik. Kalau kita sembah, kita kata Allahu Akbar, tadi sebelum Allahu Akbar kita buat hak benda haram, kita tinggal benda halal, maknanya kita telah mensyirikkan Allah dengan perbuatan kita tu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tak sampailah jatuh kufur lagi. Cuma perbuatan itu dia akan menghapuskan amalan kebaikan kita. Itu. Kufur lain pula. Tapi masalah syirik ni lebih dahsyat daripada kufur. Macam mana tu? Tu kita belajar lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Baik, jadi itu perkara yang besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah. Kemudian dalam masa yang sama Nabi ingatkan, kamu kena dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Bila kamu sembah Allah tadi, maksud sembah pada Allah tadi, sebelum kita diri sembahyang, iman kita betul.
Maksud iman kita betul, kita yakin dengan segala apa yang Allah Ta'ala janjikan, dan kita hanya takut pada Allah, dan kita tinggal segala apa yang Allah larang. Itu dia panggil ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian kita laksanakan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, kita laksanakan kefarduan zakat, wa tasumu ramadan. Ini Nabi sebut secara ulangan. Dalam maksud ulangan di sini Nabi sebut banyak kali dah tentang rukun Islam ni. Cuma hak sini khusus bila Mu'ad tanya. Baik, yang kata perkara besar tu, rukun Islam tu kamu buat semua. Wa tasumu ramadan, puasa bulan Ramadan, wa tuhajjul bait, kamu haji di Baitullah. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair, nak tak wahai Muaz, kalau aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Dalam satu riwayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak ingat siapa yang meriwayatkan tu, dia sebut sebagai abwabul jannah, pintu syurga. Ala kulli halnya, abwabul khair pun baik, abwabul jannah pun itulah matlamat kepada amalan orang yang melakukan amalan. Dia buat amalan tu supaya Allah masukkan dia dalam syurga Allah. Apa dia yang Nabi kata pintu kebaikan tu, ataupun dalam riwayat yang lain tadi pintu syurga tu? As-sawmu, kata Nabi. As-sawm sini bukan as-sawm yang mula-mula tadi. Tadi Nabi sebut dah hak rukun Islam tu. Nabi kata, wahai Muaz, yang memasukkan kamu dalam syurga, yang menjauhkan kamu daripada neraka, kamu buat rukun Islam. Tuan-tuan jangan bimbang kalau tak larat lah nak buat hak lain. Buat hak rukun Islam tu, insya-Allah. Tu janji Nabi. Tapi tu pun sebenarnya berat. Tapi kalau kita rasa ringan, artinya itulah kemudahan yang Allah kurniakan. Baik, yang disebutkan dalam hadis berikut ni, as-saumu junnah. Saum sini apa dia? Kata ulama, saum ni hak yang sunat. Isnin, Khamis, puasa Ashura, puasa hari-hari putih, puasa apa lagi? Puasa-puasa lain lah, hak yang sunat-sunat. Tu kata Nabi, junnah ni wiqayatun anin nar. Dia macam perisai. Tuan-tuan nampak gaya macam tak sempat nak baca. Saya bila dengar loceng nampak macam dekat lah penama. Tapi macam mana pun, insya-Allah kita baca bagi habis hadis ni. Saya tak urai panjang lah, insya-Allah. Baca kita nak ambil manfaat daripada apa Nabi sebut secara ringkas. Jadi yang kata junnah itu dia perisai. Tuan-tuan, kita kalau nak ada perisai, kita puasa hak wajib cukup dah. Kena ada perisai. Nak cerita perisai ni seronok. Ni kawan-kawan kita duduk di Palestin, tak tahulah kita nak cerita. Kalau saya nak ulas tu jadi panjang lagi, tak mahu ulas. Jadi perisai, tuan-tuan faham lah, no? Bila kata perisai ni, dia boleh bantu kita daripada kita ni jatuh dalam banyak benda yang Allah murka. Dok kata tak mahu nak urai juga. Tuan-tuan faham lah, itu maksud junnah. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah ni tuan-tuan yang Tuan Imam Allah salli ala Muhammad umum tadi tu, sedekah tu. Tuan-tuan tak buat rugi malam ni. Sebab apa? Sebab kata Nabi, kebetulan juga berlaku ni, malam ni ada orang datang bagi promosi untuk kita bersedekah. Kata Nabi, sedekah itu dia akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Kita ni banyak buat salah, tuan-tuan. Terutama orang bercakap ni, nak buat macam mana? Kalau tak bercakap, dia panggil apa? Kufur nikmat pula. Kufur nikmat macam mana? Allah bagi sikit ilmu, jadi tak mau kongsi dengan orang, nampak sangat kedekut. Lepas tu esok Tuhan tanya, tuan-tuan,
Sebab tu bila Tuan Haji Rahman bagi mesej, tak boleh nak buat apa kecuali sakit, kecuali ada sebab. Saya pun hantar sebab. Jadi kita ni banyak kesalahan, kesilapan. Jadi macam mana nak tutup? Tutup dengan sedekah. Sekali lagi kita buat. Kama yutfi'ul ma'an-nara. Dia tutup dia mematikan ataupun menghilangkan kejahatan tadi, seperti mana ayat dia mematikan api ataupun dia kita panggil memadamkan api. Itu yutfi'ul ma'u an-nara. Hebat tu. Api tengah marak, kita ambil ayat segelas corok kat api tu, hilang api. Maknanya hebat kuasa sedekah. Kalau orang cakap tak buat lagi teruk. Tuan-tuan, tak banyak masa kita. Tak banyak masa. Sebab apa tak banyak masa? Sebab masa itu Allah Ta'ala dah tentukan had-had dia. Wassalatu rajuli fi jawfil lail. Dan sembahyang seorang lelaki. Bila sebut lelaki sini, dia orang panggil, dia tak sebut perempuan. Lelaki ni dia panggil alamatu takalluf. Sebab tu dalam hadis yang lain, talabul almi faridatun ala kulli muslimin. Setengah riwayat ni kata muslimah. Riwayat lain dia tak sebut muslimah. Sebab apa? Bila sebut lelaki, termasuklah perempuan. Sebab perempuan pun ada yang mukallaf. Begitu. Maka lelaki ataupun perempuan yang solat pada tengah malam, jawfil lail. Tengah malam macam mana ni? Summa tala, kemudian Nabi pun baca, tatajafa junubuhum anil madaji. Nabi baca ayat ni. Surah ni tak silap dalam surah As-Sajdah. Tuan-tuan, tu imam baca pada pagi Jumaat. Tu. Jadi Nabi baca ayat ni. Nabi kata orang-orang yang jenis bangun malam ni, mereka merenggangkan tempat tidur dengan diri mereka. Orang yang sedap tidur tak, depa bangun, ambil wudu, hampak sejadah, takbir Allahu Akbar, semayang. Ni tuan-tuan. Hatta balagha, sampailah ayat ya'malun. Saya pun tak mau baca ayat ni, panjang. Maknanya Nabi baca ayat ni nak menunjukkan inilah sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sifat orang yang beriman, yang Allah Ta'ala akan beri pertolongan dan akan berikan syurga. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Nabi dah ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Muaz, nak tak aku bagi tahu pada engkau bi ra'sil amri. Ra'sil amri ni maksudnya apa? Kepala urusan, punca ataupun asas sesuatu perkara. Wa umudihi, dan juga tiang-tiangnya. Wa zirwati sanamihi. Zirwati sanamihi ni dia suatu tashbih Nabi. Sanamihi ni dia satu bonggolan tu atas unta. Mudah ceritanya, tashbih yang Nabi bawa ni nak menunjukkan suatu yang dipandang tinggi. Orang dulu ada unta ni hebat tuan-tuan. Ni kalau nak cerita pasal unta lagi, pakai tinggal saya seorang. Baik. Nak bagi tahu tiga perkara ni, kata Nabi, nak tak aku bagi tahu? Soalan kalau kita nak tak, wahai umatku, aku nak bagi tahu tiga perkara ni. Lalu kata Muaz, ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu. Lalu Rasulullah kata, ra'sul amri, asas kepada satu perkara itu ialah Islam. Tuan-tuan, kalaulah kita buat ibadah macam mana pun, kita buat kebaikan macam mana pun, Islam kita tak sempurna, tak terpakai. Sebab tu Nabi ingat mula-mula sekali kat Muaz, walaupun dalam versi yang agak berbeza di awal hadis, tapi itulah perkara yang paling pokok dalam kehidupan ni, iaitu Islam. Islam. Bila kata Islam, yang menzahirkan Islam tu dengan rukun dia.
Yang kata sembahyang, menzahirkan kita sembahyang, ada rukun dia. Bermula dengan takbir, dia akhiri dengan salam. Semua itu dipanggil solat. Begitulah kehidupan kita. Bila kata kita ni orang Islam, mesti ada sembahyang, mesti ada puasa, mesti ada zakat, mesti pergi haji bagi orang mampu. Kalau tak ada benda ni, maknanya tak sempurna Islam dia. Jadi itu punca. Kemudian kata Rasulullah lagi, dan tiang kepada Islam itu, tiang kepada agama itu, as-salah, sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang ni tak boleh no. Tak boleh main-main. Saya baru ni duduk sembang dengan satu orang muda. Saya tanya dia, buat kerja ni no, tengok bersungguh buat kerja ni. Tuan-tuan, kita memang buat kerja sungguh-sungguh, bagus. Mesin rumput, satnya habis, bersungguh-sungguh. Sajalah sembang. Kita ni hidup saja sembang ni. Kita hidup ni nak pergi tak mana? Dia kata kita lama-lama mati. Betul, mati. Jadi bila kita mati, ketika kita mati habis jadi tanah kan? Mati kita masuk syurga ataupun neraka. Mana boleh jadi tanah saja? Mestilah sama ada masuk syurga ataupun neraka. Sajalah nak seronok-seronok. Sembahyang macam mana? Sembahyang okey tak? Saya tanya dia. Dia kata sembahyang okey, tapi kadang-kadang tinggal kat dia lah. Bagus, saya kata dah okey sembahyang, tapi kita kena prepare. Jangan ada kadang-kadang. Kena azam sungguh, sempurnakan sembahyang. Pasal apa tuan-tuan? Ni pasalnya kalau sembahyang kita tak cukup 5 waktu, ketinya rumah tu tak boleh kuat. Agama Islam tu tak kuat dalam diri seseorang. Umpamanya kalau tinggal 2 waktu, dah hampir nak roboh. Tunggu masa. Tu. Fakultu, lalu Nabi kata lagi, wazirwatu sanamihi, ketinggian Islam itu, ni saya potong terus. Tak mau sebut satu-satu kalimah tu. Zirwatu sanamihi, ketinggian yang dipandang pada Islam itu al-jihad. Tuan-tuan, ni kawan-kawan kita di Palestin sedang berjihad. Kita jangan lupa tuan-tuan berdoa. Macam Tuan Imam berdoa tadi, paling kurang kalau boleh baca kunut nazilah. Kita tak semestinya di masjid, di rumah pun boleh. Kemudian qala ala ukhbiruka bimilaki zalika kulli, nak dak aku bagi tahu kamu yang memiliki, yang menguasai semua tu, yang menguasai 3 perkara tadi, yang menguasai rukun Islam tu sendiri, yang menguasai kehidupan tu sendiri, nak dak aku bagi tahu, kata Nabi. Lalu kata Mu'adz, ya bahkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pegang lidah dia. Pegang lidah tu. Rasulullah pegang lidah lalu Rasulullah kata, kufa alaika hada, ni jaga lidah. Saya nak ringkaskan dulu. Kita baca hadis. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lah tu hadis. Mafhum hadis tu lah. Nabi kata, orang yang beriman tu, dia jaga lidah dia. Kalau dia tak boleh nak cakap yang benar, dia diam. Tuan-tuan ingat mata hadir? Pernah belajar kan? Saya tak perasan mata hadir tu, tapi mahfum dia ingat. Maka jaga lidah. Maksud jaga lidah, kita rujuk pada hadis tu balik. Kalau kita boleh cakap yang elok, boleh berzikir, boleh bercakap yang boleh memberikan kebaikan kepada manusia, kita bercakap. Tak boleh, tak tahu cakap. Saya nak bawa satu je cerita. Nabi, Aisyah pernah minta pada Nabi nak pergi kenduri, kawan dia. Kata Nabi, boleh kawan nak pergi, tapi sebelum pergi, ayak ni masuk dalam mulut, jangan buang sampai balik. Tu nak sebut jaga lidah. Gitu. Qultu ya Nabi Allah, wa innal mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, kata Mu'adz, adakah apa yang kami cakap tu semua dikira? Faqala sakalatka ummuka, Nabi marah. Ni
Seolah-olah macam Nabi kata nak mati kot. Bagi kau macam tu lah. Kalau kita lah, kita marah macam tu. Dia tanya, Muaz kata semua akan dihisap kan? Ya, kita dihisap tuan-tuan 3 perkara. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita niat. Esok Allah bentang tak? Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sebab tu yang dalam ayat tu yang kita ucap, yang kita buat dalam hati, mana dalil dia? Dalam hati. Kan Nabi sebut orang yang niat dia tak buat. Niat nak sembahyang sunat lagi, tapi tak buat sebab tak larang, dia dah dapat satu pahala. Tu. Kalau tak dikira, maka buat apa Nabi sebut? Berkaitan dengan orang yang niat walaupun dia tak buat lagi. Orang niat nak buat dosa, dia tak buat lagi, tak dikira dosa. Tapi orang niat nak buat pahala, dia tak buat lagi, dah dikira satu pahala. Bila dia buat, bertambah pahala dia. Begitu. Lalu kata Nabi lagi, kata Mu'ad, wahal yakuban nas fin nari ala wujuhihim, adakah manusia itu akan dicampakkan dalam neraka melalui muka-muka mereka, atau qala ala manakhiri, ataupun melalui pipi muka juga lah. Jadi Nabi kata ala hasaidu alsinatihim. Ini pun dalam bentuk tashbih Nabi bagi. Kata ulama asal berpandukan kitab Rafi ni, hasaid maksudnya kalau orang yang bercucuk tanam, orang yang tanam padi, dia nak potong bila padi dah masak, tu dia panggil menuai. Begitulah orang yang bercakap. Sebab tu Nabi suruh jaga. Hasaidu alsinatihim, apa yang kita bercakap hari ni kita tuai di akhirat. Kalau kita bercakap baik, esok kita dapat pahala. Kalau kita bercakap buruk, esok kita akan dapat dosa. Itu maksud Nabi. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Jadi saya pun tak mau ulas panjang tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita bincang pada malam ini, sebagai kesimpulan, Nabi SAW, saya nak ambil kesimpulan tu di akhir hadis, di mana kata musannif, adalah peperangan itu pekerjaan Islam yang terpandang tinggi. Ni jihad tu, jihad fi sabilillah. Pasal apa Nabi sebut dalam hadis ni? Suatu yang menjadikan punca untuk orang itu masuk ke dalam syurga Allah. Kerana hebatnya peperangan itu, dia penyempurnaan kepada segala amalan Islam. Tuan-tuan, kita sembahyang ini untuk kita, kita puasa untuk kita. Dia tak membantu agama Islam secara menyeluruh. Kita pergi haji untuk kita, tapi orang yang berjihad, angkat senjata, dia jaga agama Islam, dia jaga umat Islam. Dengan sebab dia jaga Islam, dia jaga umat Islam, sebab dia jaga itulah orang Islam boleh aman damai, boleh sembahyang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji. Sebab tu jihad tu tinggi. Hari ini tuan-tuan, orang-orang di Palestin, mereka Allah bagi peluang. Maka kita untuk bersama-sama dengan mereka, kita berdoa. Juga memelihara lidah daripada segala kejahatan. Ni yang eksklusif disebut dalam hadis ni, yang tak disebut secara panjang dalam hadis yang lain. Ialah pekerjaan yang terpandang di muka dalam Islam, duduk di muka kita. Hak lidah ni duduk di muka kita. Sebab tu kalau kita bercakap kotor, orang nampak. Kalau kita bercakap baik pun orang nampak, sebab duduk di muka. Betapa tidak, kerana dengan lidah itulah dapat dihuraikan apa-apa yang termeteri dalam hati masing-masing orang, dan masing-masing orang, dan dengan dia jugalah timbul bagai bencana dan kejahatan. Jadi saya rasa tuan-tuan faham ni, dengan sebab lidah itu boleh jadi binasa. Tapi dengan sebab lidah juga aman sentosa kehidupan manusia ini, apabila kita mendengarkan kebaikan-kebaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita ikut, dan dengan ikut itu akan membawa kepada kebaikan di sisi Allah dan Rasul, yang akhirnya Allah akan berikan syurga sebagai tempat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf atas kesilapan berbahasa. Secara keseluruhannya saya mohon keampunan daripada Allah sekiranya apa yang saya sampaikan ini menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.